So kita akan mulakan kelas kita pada malam ni dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi biasanya pelajar yang hantar tugasan tu saya akan PM mereka sorang-sorang untuk bagi tahu, okey, maksudnya pelajar ni dah buat bagus dan pelajar ni dah ada buat kesilapan dalam beberapa soalan dan saya minta dia buat pembetulan lah. Dan ada juga yang saya bagi jawapan terus. Maksudnya dekat sini kamu tak perlu risau berkenaan dengan tugasan. Kalau kamu hantar lambat, contohnya dah hantar awal tapi nak buat pembetulan tak sempat nak hantar, kamu boleh lagi buat pembetulan tu, hantar sebagai lewat macam ni. Okey, buat pembetulan lewat pun tak apa. Saya open je. Dan saya tak kisah bila-bila kamu nak buat pembetulan pun, asalkan kamu buatlah. Sebab wajib untuk tahu mana satu jawapan yang betul. Okey. Dan dekat sini juga bahagian matematik tambahan ni, saya juga ada sediakan ruangan dekat sini. Ada yang paling last yang paling bawah ni jawapan. Yang ini adalah jawapan yang saya rangka sendiri, yang bukan kita bincang Maksudnya saya rangka sendiri. Jadi kamu boleh rujuk sahaja, dan jika tak faham boleh PM saya, tanya, dan saya akan explain dalam video ringkas. Okey, video ringkas tu macam tak sampai 10 minit macam itulah. Ataupun saya akan bagi satu video. Kalau ramai sangat tanya soalan yang sama, saya akan buat satu video macam video formal yang menerangkan soalan tu. Tapi saya rasa semua orang boleh buat sebab kebanyakan pelajar buat betul. Cuma mereka silapnya kat tahun je. Contohnya indeks perubahan tu dia dari tahun 2018 meningkat ke tahun 2019, tapi mereka selalu buat indeks 19/18. Okey, saya dah ajar bila kita meningkat tahun tu, dia akan tarik balik yang asal. Asal contohnya tahun 2015. Jadi kena rujuk kepada yang tahun yang paling asal. Terkini bahagi dengan asal. Okey, bukan bahagi dengan sebelum tahun tu, bukan. Dia ada 3 tahun, 2015, 18 dan 19. Okey. Bila dia dah naik ke 19, dia akan bahagi dengan tahun yang paling asal, iaitu tahun yang paling belakang, 2015. Biasanya pelajar salah nama je. Bila salah nama, dia tersalah ambil tahun. Dia jawapan dah betul lah, tapi bila dia tersalah ambil tahun, dia efek pada soalan yang paling last, soalan D biasanya. Okey, itu yang menyebabkan dia salah. Jadi dekat rangka jawapan tu saya dah sediakan jawapan lah. Jadi kamu boleh rujuk balik mana satu tahun dia. Okey, kalau ada apa-apa tak faham boleh tanya nanti Jadi hari ini kita akan masuk tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk pengaturcaraan linear dalam tingkatan 5 untuk bab 7. Yang ini saya rasa dekat sekolah cikgu tak tekankan sangat, sebab lebih banyak cikgu-cikgu dekat sekolah lebih tekankan tajuk penyelesaian segitiga. Kenapa? Sebab tajuk penyelesaian segitiga tu ada dalam sukatan membulat. Dia macam 2 in 1 dalam tu. Sebab tu kebanyakan cikgu akan tekankan tajuk tu. Tapi disebabkan saya nak memudahkan kamu belajar je semua. Dan yang bagi saya lah, antara penyelesaian segitiga dengan pengaturcaraan linear, tajuk pengaturcaraan linear lebih senang. Okey, cuma ikut juga pelajar. Kalau dia jenis yang malas nak membaca, dia memang tak boleh lah nak buat kerja macam ni. Dia lebih suka jenis yang segitiga. Cuma beza dekat situ, tajuk segitiga tu ada rumus banyak petua sin, petua cos semua tu. Kalau kamu nak kena rujuk rumus, nanti risau tersalah ambil rumus tu, saya risau tu. Okey. So biasanya saya akan WhatsApp pelajar mana yang hantar tak betul, dan saya akan minta dia hantar semula. Cuma ada seorang pelajar yang saya dah tanda, ada hantar kosong dia hantar turn in je tapi dia file kosong. Nanti saya PM dia, saya tak nak bagi tahu siapa. Okey, itu berkenaan dengan admit. So kehadiran macam biasa saya akan ambil nanti, dan kita akan tengok kepada soalan pengaturcaraan linear. Saya tak bagi dalam WhatsApp sebab
soalan pengatur caraan linear ni ada dalam Google Classroom. Okey, kamu boleh pergi dekat classwork, kamu cari matematik tambahan, cari tugasan 2. Okey, tarikh akhir buat tugasan ni adalah pada 20 Jun, lama lagi tapi kita nak memudahkan, saya akan tolonglah. Okey, so ambil je dekat soalan ni, kamu boleh download dan tengok. Okey, soalan ni saya ambil daripada buku teks, jadi kamu boleh rujuk jawapan dalam buku teks je, tak perlu rujuk pada jawapan saya pun tak apa. Cuma saya nak terangkan lah. Okey, ni adalah dalam bab 7, kamu boleh rujuk jawapan. Okey, latihan formatif 7.2. Okey, so kita tengok bagaimana kita nak menjawab soalan pengatur caraan linear. Soalan pengatur caraan linear ni lebih kurang sama dan sebiji seperti tajuk matematik yang kamu belajar dengan saya, siapa yang belajar dengan saya lah, iaitu ketaksamaan linear. Sama je. Okey, sama. So ada advantage kalau kamu belajar pada subjek mat tu. Okey, seperti biasa kamu kena hafal ataupun biasakan fahamkan apa kandungan jadual ni yang ada dalam buku teks matematik tingkatan 4. Okey. Dekat sini ada 3 orang pelajar yang tak daftar kelas matematik dengan saya, jadi saya kena ulang kali ke-3 untuk ni. Okey. So jangan risau, saya boleh je ulang, harap kamu tak bosan. Jadi kita tengok satu persatu jadual ni. Okey. Untuk situasi 2 ni adalah situasi basic. Okey, 2 ni adalah basic. So saya tulis kat sini basic. Yang basic ni biasanya pelajar dah tahu dah. Bila ada perkataan lebih besar, dia dah tahu simbol apa yang dia kena guna, iaitu simbol lebih besar. Okey, dia adalah simbol direct yang kamu boleh terus buat. Untuk kurang, kamu akan gunakan simbol kurang. Dia tak akan cakap lebih kurang, dia akan cakap kurang. Okey, bahasa dia macam tu. Bahasa dia cakap ikut apa yang logik lah. Y dengan X ni, dia adalah huruf yang boleh berubah. Kalau dia ubah jadi huruf P ataupun huruf Q, jadi kamu kena ikut soalan tu. Tapi sekarang ni, dia memudahkan kamu, dia gunakan 2 huruf, iaitu huruf Y dan X. Okey, so ikut apa yang dicakap kat sini, huruf Y. So Y, kemudian dia ada cakap lebih besar, jadi kita gunakan simbol lebih besar. Kemudian dia sebut huruf X. Okey, ini adalah yang paling simple untuk kita cipta ketaksamaan. Ketaksamaan ni kamu kena faham, dia ada 4 jenis. Okey, ketaksamaan. Simbol yang pertama, simbol yang macam ni, yang menghadap ke kanan. Okey, simbol yang menghadap ke kanan ni saya warnakan warna biru supaya kamu nampak. Dan dia ada lagi satu simbol yang lebih kurang, dia macam ni, tapi dia ada baris bawah. Kita selalu sebut dia lebih besar dan sama dengan, betul? Jadi yang ini yang kamu biasa belajar dulu masa form batch sekolah menengah rendah. Okey, kemudian ada lagi 2 simbol, ada yang kurang dan sama dengan. Ini adalah basic ketaksamaan. Bila kita nak melakar garis, kita akan convertkan simbol tu kepada simbol persamaan. Simbol persamaan ni ada satu je. Kata dasar untuk persamaan adalah sama. So kita akan gunakan simbol tanda sama. Okey, kita akan gunakan simbol tanda sama. Yang ini kita jarang gunalah, biasanya kita akan guna untuk conteng-conteng sahaja, untuk lakar graf sahaja. Yang ini kita guna untuk jawab soalan A. Okey, jawab 3 ketaksamaan tu kita akan guna antara 4 ni. Alright, so yang basic ni saya tahu kamu dah faham. Saya akan go through kepada yang moderate. Okey, moderate ni dia agak mencabar sedikit. Ni adalah moderate, ada 6. Okey, moderate. Okey, moderate ni saya buat warna hijau. Dan last, sebelum tu saya akan tengok dulu, saya akan terangkan lagi. Bila Y kata tidak lebih, okey, tidak lebih ni bermaksud dia tak boleh lebih. Okey, dia tak boleh lebih. Kalau tak boleh lebih, dia akan kurang lah. Okey, dia akan kurang macam ni. Okey, sekejap saya bagi masa azan dalam 5 minit dulu. Jadi kita santai jap.
Okey, kita akan sambung lagi. Semua ada dekat sini. Kalau ada tulis ada. Okey. Yang lain ada? Okey, ada. Okey, good. So kita sambung Alright. Ingat bila dia kata Y tidak lebih, maksudnya jangan lebih, kena guna simbol kurang. Ini adalah keyword untuk kamu fahamkan bagi siapa yang masih lagi blur. Okey, tidak lebih ni dalam bahasa Inggerisnya orang kata at most. Okey, at most. Tidak lebih ni at most. Kalau rasa susah, kita ambil yang berlawanan dia dekat atas ni. Okey, tidak kurang. Kalau tidak kurang, maksudnya jangan kurang. Dia sama je. Tidak kurang, maksudnya jangan kurang. Okey. So, jangan kurang, kita akan gunakan simbol lebih. Tapi wajib letak baris bawah sebab ini memang dia punya rumus. Yang tu kena faham. Tidak kurang ni orang kata jangan kurang. Bila jangan kurang, kena lebih. Okey, kena lebih maksudnya at least. At least tu adalah sekurang-kurangnya. So, dia adalah sama. Sama maksud. Sekurang-kurangnya maksudnya jangan kurang. Dia kena guna lebih dan sama dengan. Ataupun bahasa yang paling orang kata comel lah, bahasa yang sopan. Bahasa yang lebih sopan dia kata minimum. Okey, bahasa matematik yang sopan dia adalah minimum. Jangan kurang So kita akan gunakan lebih dan sama dengan. Untuk tiga benda ni saya starkan warna biru sebab dia adalah sama maksud. Okey, dia adalah sama maksud. Cuma perkataan ni dia akan ubah dalam exam nanti. Okey. So bila kita dah cakap kalau tak kurang tu dia jangan kurang dan tak lebih tu maksudnya jangan lebih. Jadi bila orang kata selebih-lebihnya maksudnya dia jangan lebih lah. Okey, dia adalah kurang dan sama dengan. Dia macam sama je berlawanan dengan sekurang-kurangnya. Okey, dia berlawanan. So kena faham konsep dia. Selebih-lebihnya lawan dia adalah sekurang-kurangnya. Kalau tidak kurang, lawan dia adalah tidak lebih. So, bila awak keluarkan satu yang awak ingat, awak boleh keluarkan lagi satu untuk yang berlawanan. Okey? Jadi, dia ada similar dia dekat sini. So, saya starkan dia. So, selebih-lebihnya jangan lebih, dia adalah maksimum. Okey, bila orang kata maksimum, dia ada had dia, had limit. So, dia akan jadi kurang dan sama dengan. Okey, so 6 benda ni adalah moderate yang selalu keluar dalam exam. Tapi dia pelajar keliru. Okey, pelajar keliru. So elakkan keliru tu. Biasakan buat notes macam ni biar kamu ingat, kalau tidak kurang jangan kurang. Okey, kena buat macam tu. So itu berkenaan dengan situasi-situasi yang moderate. Untuk situasi yang lebih critical sikit, dia orang panggil lebih kepada advance lah. Okey, advance dia lebih susah sebab dia adalah bergabung, situasi bergabung. Situasi bergabung ni, kalau kamu faham yang atas, kamu boleh buat yang bawah. Kalau kamu faham basic dengan moderate ni, kamu boleh buat yang advance. Jadi apa itu advance? Dia bergabung. Kamu kena tengok kat sini dia ada hasil tambah. Okey, hasil tambah mesti guna simbol tambah. Jangan guna simbol tolak. Kena ingat tu. Siapa yang tambah? Dia ada huruf-huruf yang disebut. Hasil tambah X dan Y. Kalau hasil tambah P dan Q, dia akan buat P campur Q. Okey, bergantung kepada situasi tu. Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua, dia kata lebih besar. So, lebih besar ni kita ambil balik daripada yang basic ni tadi. Sebab kita dah nampak ada perkataan lebih besar dekat yang first kali ni. Situasi yang pertama. Okey, so kita guna je simbol lebih besar tu. Sebab tu dekat sini dia tulis X campur Y lebih besar daripada K. Okey, so itu untuk tambah. Kalau tolak, dia akan gunakan perkataan beza. Okey, beza maksudnya tolak. Siapa dulu? Siapa yang duduk depan? Yang duduk depan adalah huruf yang dia sebut dulu. Contohnya huruf Y. Okey, huruf Y ni dia sebut dulu, maka huruf Y yang kita tulis dulu. Bila dia cakap beza, kena guna tolak. Okey, dan dia ada huruf X. So X, dia guna X kat sini. Siap untuk beza antara Y dan X. Sekarang digunakan situasi kurang daripada. So bila digunakan situasi kurang daripada, kita kena guna kurang daripada. Okey, macam ni. Kurang daripada K.
So samalah dengan ni. Okay, dia dapat. So bila kita nak buat ni, kita kena tulis satu persatu. Okay, yang paling last ni adalah yang paling kebat. Yang ini lebih ekstrim sikit. Okay, dia sama je maksud dengan beza. So yang ini saya akan starkan warna hitam sebab dia adalah sama maksud. Okay, sama maksud, dia adalah tolak. Okay, Y melebihi X. Siapa duduk depan? Yang duduk depan adalah huruf Y. Okay, jadi Y akan tolak dengan X. Y tolak X. Y melebihi X. Y tolak X. Okay, Y tolak X. Sekurang-kurangnya K bermaksud jangan kurang. Dia akan gunakan simbol lebih dan sama dengan. So dia jadilah macam ni. Okay, itulah situasi-situasi 3 jenis, iaitu basic, moderate dan advance. Ni kamu kena faham lah. Kalau kamu tak hafal tak apa, kamu kena fahamkan. Okay, setakat ni untuk table ni, kalau faham, tulis faham dekat sini. Ni saya tahu ramai dah faham ni. Okay, good. Alright. So kita akan sambung melihat contoh soalan pertama. Okay, saya dah buat muka surat page dia. Okay, soalan pertama dia lebih kurang macam matematik tu. Okay, so bila kita baca ayat ni, dia dah susun cantik-cantik dah. 1 apa, 2 apa, 3 apa. So kat sini memang akan ada 3 ketaksamaan. Kebiasaannya macam ni lah. Bentuk dia ada Roman 1, Roman 2, Roman 3. Dia macam memudahkan lagi student. Apa kata kunci dia? Kata kunci dia biasanya ada dekat karangan pendahuluan kat atas ni lah. Okay, so kita kena keluarkan apa dia. Okay, apa dia X, apa dia Y, kena namakan. So kita baca kat sini. Okay, sebuah institusi menawarkan 2 kursus perniagaan, iaitu kursus pengurusan dan kursus kewangan. Okay, yang ini tak penting. Bilangan peserta bagi kursus pengurusan ialah X orang. Jadi dekat sini kita dah nampak dah siapakah X tu. X ni adalah kursus pengurusan. Jadi kita tulis dekat sini, X ialah kursus pengurusan. Kena ada nama. Yang ni memang tak ada markah, tapi yang ini memudahkan kamu untuk kenal pasti siapa X, siapa Y. Okey. Bilangan peserta bagi kursus kewangan ialah Y orang. Jadi kewangan pula adalah Y. Okey. Kursus kewangan. Okey, kita buat catatan kat atas ni. Okey, pengambilan peserta berdasarkan kekangan tersebut. Yang ni kita kena buat 3 ketaksamaan macam dalam soalan mat tu. So kita tulis A, Roman 1, apakah ketaksamaan dia tu. Okey, kita baca dia. Jumlah. Okey, jumlah ni adalah bahasa yang sopan untuk hasil tambah. Okey, hasil tambah ni dia macam bahasa pasar tau. Orang dah tahu dah tambah kan. Kalau jumlah ni dia macam sopan sikit. So jumlah kita dah tahu dah total. Jadi kita akan guna tambah. Okey, kita buat tambah kat tengah-tengah tu. So penambahan antara siapa? Kursus pengurusan dan kursus kewangan. Jadi kita ada X campur Y dekat situ. Kita ada X, kita ada Y. So X campur Y X campur Y. Kemudian dia cakap dekat sini tidak melebihi 80 orang. Tidak melebihi ni bermaksud dia sama je macam tidak lebih. Okey, sama je perkataan dengan tidak lebih. Bila dia kata tidak lebih, maksudnya jangan lebih. Kena gunakan kurang dan sama dengan. Okey. So dia adalah kurang dan sama dengan. Nilai untuk tidak lebih ni adalah 80 orang. So kita directly tulis 80 sahaja. Yang ini sama, dia sangat senang. Dan dekat sini memang dapat 1 markah bonus. Okey. So itulah ketaksamaan yang pertama. Kena ingat tu. Okey. Yang kedua, bilangan peserta kursus kewangan tidak lebih 4 kali. Ini jangan baca direct macam tu. Tak nak. Saya nak awak baca satu-satu. Siapakah kursus kewangan? Kursus kewangan ialah Y orang. Jadi Y tidak lebih 4 kali. So kita tulis Y tidak lebih. So tidak lebih dia kena guna kurang dan sama dengan. Y tidak lebih 4 kali siapa?
4 kali bilangan kursus pengurusan. Jadi, kursus pengurusan adalah X. Kita buat 4 kali X. So, dia jadilah Y kurang dan sama dengan 4X. Okey? Sangat senang. Okey. So, seterusnya, kalau kamu dah stop sampai sini, kamu macam dah tak boleh nak selesaikan apa-apa lagi ketaksamaan tu, kamu biar je. Maksudnya, dah siap dah tu. Okey, maksudnya dah siap. Dia tak ada apa-apa. Sekejap saya cari soalan ni kat mana. Ni bukan latihan formatif ni. Ni adalah soalan ni bukan latihan formatif ni. Sekejap saya cari soalan kat mana. Ni adalah latihan kendiri 7.2. Silap Ni adalah latihan kendiri 7.2. Alright. So, itu dia punya ketaksamaan yang kedua. Dan kita akan tengok yang seterusnya. Bilangan peserta kursus kewangan mestilah melebihi. Okey? Mesti melebihi. Kursus kewangan melebihi bilangan peserta kursus pengurusan. Yang ini kamu kena faham. Konsep melebihi ni, melebihi dia adalah tolak. So, siapa tolak siapa? Kewangan melebihi pengurusan. Y tolak X. Kena ingat kewangan melebihi pengurusan. Y tolak X. Okey, ni yang ketiga. Y tolak X. Okey. Sekurang-kurangnya 10 orang. Bermaksud jangan kurang, kena lebih dan sama dengan. Okey? Jangan kurang. So 10 orang. Okay, simple as that. Okay, senang je. Untuk soalan A macam ni, memang soalan dia format dia 3-4 markah macam tu lah. So, kat sini kamu dah boleh dapat bonus 3 marks. Okay, faham tak? Kalau faham, tulis boleh. Okay, good. Maka dengan tu kita akan sambung melihat untuk melakar graf. Yang melakar graf ni dia tak sama dengan matematik. Bukan tak sama, dia lebih advance lah orang kata. Sebab yang kita belajar matematik sebelum ni, dia tak ada skala. Kali ni dia ada skala. So, yang ini saya nasihatkan tolong guna kertas graf. Tak boleh lukis pakai kertas biasa ataupun narrow line. Sebab dia akan lari dia punya data tu. Okay, memang tak akan sama. Sikit je lari data memang tak betul jawapan. Sikit je Dia kalau plus minus 0.1 je dia terima. Tapi kalau biasanya orang tak guna kertas, biasanya orang guna kertas graf pun, kalau pensel dia tumpul, lari dia memang lari nampak lah. Okay, jadi sebab tu saya cakap kalau boleh guna kertas graf. So dengan ni saya nak bagi tahu, bila kita nak melakar graf, kita kena baca dulu soalan. Bukan baca soalan, kita kena sediakan template. Template apa tu? Template kotak XY. Untuk soalan B, biasanya saya akan ajar sediakan kotak XY untuk soalan, untuk setiap ketaksamaan tu. Contoh ketaksamaan bagi X campur Y kurang dan sama dengan 80. Yang ini dia adalah special case yang saya nak awak hafal. Kalau ni adalah special case di mana kalau dia X campur Y, dia paling senang, dia adalah bertentangan ataupun orang kata apa? Songsang. Contoh. Kita ada kotak X, kita ada kotak Y. Okey, macam ni. Kita ada kotak X, kita ada kotak Y. Kita sediakan lagi 2 lah. Saya sediakan 2. So, biasanya saya akan suruh pelajar sediakan X tu kosong dulu. Yang X ni, kamu bebas nak letak nombor apa pun, tapi jangan lebih daripada 80. Okey, kamu letak kosong. Jadi, hasil jawapan untuk Y adalah 80. Yang ini special case untuk X campur Y. Kalau X dia 80, Y dia kosong, dia berkadar terbalik. Yang ini sangat senang untuk kamu congak. Jenis yang X campur Y. Hanya X campur Y saja. X tolak Y tak boleh, ataupun Y tolak X tak boleh. Okey, dia kena X campur Y sahaja. Ataupun Y campur X. Dia tak boleh Y tolak X, dia kena campur.
Contoh lain kalau dia bagi X campur Y sama dengan 1000. Okey. Sama juga kamu boleh guna secara terbalik. 0 1000. 1000 0. Okey, ini adalah plot untuk gambaran nanti, untuk graf nanti. Ini adalah plot. Dia adalah berkadar songsang. So disebabkan yang ini yang paling mudah, saya nak kamu terus je buat X Y. Okey, sediakan template macam ni. Terus je buat 0 80 0 80 0. Macam ni 0 80 80 0. Terus dia sediakan template macam tu. Okey, ikut nilai dia. That is the special case lah. Special case sangat senang. So tolong hafal Next, Y sama dengan 4X. Yang ini saya lebih suka tukarkan dalam bentuk tanda sama sebab saya nak memudahkan semua pelajar untuk melakar ataupun plotkan graf tu. Okey. So Y sama dengan 4X. Okey, ni saya nak kamu nampakkan dia senang lah. Tapi kalau kamu risau, kamu buat je simbol yang biasa. Okey. Sediakan XY. Sediakan XY. Yang ini 3 kotak lah. Okey, 3 kotak melintang. Sebab yang ni selain daripada X campur Y tu memang kena lebih lah. Okey, macam ni sikit. Kalau kamu buat 2 pun tak ada masalah, asalkan garis dia garis lurus. Okey. So yang ini dia senang sikit sebab yang ini kamu tengok Y sama dengan 4X. Contohlah Y sama dengan 4X. Bila kamu letak X tu kosong, sebab saya ajar kamu kena mula dengan kosong, sebab kita akan lakar graf bentuk L sahaja. Okey. Bila X tu kosong, 4 kali kosong berapa? 4 kali kosong akan dapat kosong lah. Sebab nilai darab kosong memang dapat kosong. Apa-apa 1000 darab kosong pun dapat kosong. Okey. So memang start dengan kosong-kosong lah. Yang Y ni dia tak tetap. Y ni bergantung kepada nilai S yang kamu buat. Kalau kamu nak guna cara calculator, kamu guna terus direct lah. Tulis 4 alpha X. Okey, 4 alpha X. Saya ulang balik, 4 alpha X. Dan kamu tekan je terus CALC. Dan kamu tekan kosong untuk nilai X kosong. So tekan sama dengan dia akan dapat kosong juga. So yang ini saya boleh tulis kat sini. Yang bagi yang first time guna calculator, 4 alpha X ataupun 4 alpha tanda kurungan yang tutup tu kan. Lepas tu CALC. Okey, lalu tekan kosong, tekan sama dengan. Okey, dia ada 1 2 3 4 5 button lah nak kena tekan. Lepas tu apa? Lepas tu cari lagi nilai yang seterusnya. Awak kena tengoklah bergantung kepada soalan yang sebelumnya. Maksimum kat sini adalah 80. 80 nombor lah, nombor 80. So awak gunalah, mungkin kat sini awak nak try 40. Try kita try and error. So kat sini kalau X tu 40, so awak tekan lah calculate 40. Okey, calculate 40. So awak dapat 160. Terlalu tinggi. So bila terlalu tinggi, awak boleh kurangkan sukatan tu. Okey, awak boleh kurangkan sukatan tu. Mungkin awak nak letak 10. Okey, awak tekan calculate 10. Awak dapat 40. Okey, awak dapat 40. Saya ulang balik. Awak tekan calculate balik, tekan 10, dan awak tekan sama dengan. So awak dapat jawapan 40. So calculate 10 tadi, awak letak sini 10. Hasil jawapan dia akan jadi Y lah, 40. So awak dah nampak lah. Okey, kalau macam ni, calculate 20 lah. Calculate 20 dapat 80. Okey, calculate 20 dapat 80. So kat sini awak boleh dapat genap lah nombor dia 80. Siap lah, awak boleh plot dengan cantik. Itu berkenaan dengan persamaan dia. Okey. Next, yang ketiga, ketersamaan ni kalau boleh awak kena bentukkan dalam Y sama dengan MX tambah C, di mana X ni kena duduk tengah, Y kena duduk depan. Tapi Y ni syarat dia, Y dia kena positif dan tak boleh ada apa-apa nombor sekalipun yang duduk dengan dia.
Kalau ada nombor, kena pisahkan. Okey. So, ini adalah bentuk Y MX tambah C. Sekarang ni, soalan dia ada Y tolak X. Okey, Y tolak X lebih dan sama dengan 10. Nampak tak? Ada X kat sini. So, pindahkan X tu ke kanan. Okey, awak pindahkan siap-siap. Y lebih dan sama dengan negatif X ni akan berubah lah. Dia akan pindah ke kanan, dia akan jadi positif. So, dia akan jadi X campur 10. Jadilah bentuk Y MX tambah C tu. Baru kita boleh memplotkan graf. Kita buat XY. Okey. Kita buat macam ni. Ni pun samalah. Awak kena buat template dia macam ni. Okey, ada 3 bahagian. 3 bahagian kosong. So, awak cari macam biasa. Yang ini awak kena tekan kalkulator. Okey, awak tak perlu tulis Y tu. Awak terus je tulis alpha X. Sebab dia mula dengan huruf X. Yang warna hijau ni, nampak yang warna hijau ni. Saya akan guna terus dekat kalkulator. Alpha X campur 10. Ikut je persamaan tu. Alpha X campur 10. Bila awak dah siap salin yang warna hijau ni, awak terus je tekan calculate. Okey, CALC ni, dia akan tanya berapakah nilai X. Saya dah ajar awak kena start dengan kosong. Okey, awak kena tekan kosong. So, akhir jawapan dia akan dapat 10. So, yang ini awak akan tulis kosong. Akhir jawapan dia awak akan dapat 10. Okey. Bila awak dah buat macam tu, awak kena teruskan lagi dengan nilai-nilai yang lain. Calculate terus, tak perlu ubah persamaan dia. Calculate, mungkin awak nak try 20 lah. Okey, 20. Okey, awak dapat 30. Okey, tak apa, awak hentam je. 20 awak dapat 30. And then mungkin awak nak try lagi 40. CALC, dia tanya S berapa. So, awak try 40. So, awak dapat 50 Ini 40, awak dapat 50. So, biar je. Okey, biar sahaja. Sebab nanti dia akan tetap dapat satu garis yang lurus. Bila awak dah siap macam ni, selesai awak plot, awak terus je lakar graf tu. Okey. Sebelum kita lakar graf, okey, sekarang pukul 9 sebab saya akan ajar satu soalan saja hari ni. Untuk soalan plotting menggunakan calculator. Semua faham tak? Kalau faham, saya nak awak tulis okey. Saya nak tulis kat sini okey. Okey, awak jangan segan kalau tak faham tiba-tiba macam terlepas ke, nak tanya saya, tanya je sebelum saya pergi ke seterusnya. Alright, so disebabkan majority kata okey, so saya proceed lagi untuk kepada graf. Okey, so bila graf ni saya kena lukis dengan elok lah. Cumanya saya nak awak pun lukis juga. Dan saya lukis tak boleh guna pembaris Ya? Ada nak tanya ke? Okey. So, ini adalah kertas graf. Biasanya saya akan ajar pelajar untuk start dengan bawah. Okey, start dengan paling bawah. Kenapa kecil sangat ni? Okey. Start dengan paling bawah. Okey, start dengan kosong Saya guna warna merah untuk kamu nampak. Mungkin kat sini lah. Start dengan sini. Okey, kosong. Awak kena ingat yang ini ada 5 kotak ni. 5 kotak ni bersamaan dengan 1 cm. Kalau ada 10 kotak kecil yang dekat dalam kertas graf macam ni, dikira sebagai 2 cm. Biasanya untuk melakar graf yang baik adalah menggunakan sukatan 2 cm. Tapi gunakan sukatan 1 cm pun tak salah. Betul aja. Tapi kena ikut soalan lah. Apakah soalan dia? Soalan di mana? Ini soalan dia. Dengan menggunakan skala 2 cm. Jadi awak tak boleh guna 5 kotak kecil. Awak kena guna 10 kotak kecil yang membawa 2 cm. Ataupun guna pembaris lah. Okey, ukur lah guna pembaris. Okey, so ada 2 set kotak kecil macam ni.
kepada 10 orang peserta. Bermaksud dekat sini C face 10 ataupun gandaan 10. Awak kena guna gandaan 10 pada kedua-dua paksi. Maksudnya paksi X gunakan gandaan 10, paksi Y pun guna gandaan 10. Apa maksud gandaan 10? Gandaan 10 adalah start dengan kosong, lepas 2 cm, dia akan teruskan dengan nombor 10. Bermaksud 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Okey, itu adalah cara kamu plot. So, ini 2 cm, kamu dapat 10. Buat lagi 2 cm, dapat 20. Okey, saya nak awak buat macam ni, lakar bentuk L. Sampai dapat 80 untuk kedua-dua belah paksi. Okey, sampai 80 sahaja. And then awak tutup. Tutuplah dengan X. Lepas tu yang ni pun sama, Y. 10, 20, 30, 40. Okey, tutup sampai 80 cukup. So ini adalah Y. Okey, ini adalah graf dia. Saya kecilkan lagi. So awak lakar je macam ni dulu. Buat dia punya tulang ikan dulu. Kita tak usah tulang ikan pun. Buatlah dia punya satah kartes tu. Okey. Alright. So nampak tak graf dia bentuk L? Okey. Memang graf dia bentuk L. Kita belajar graf bentuk L sahaja untuk ADMAT. Tapi yang paling ekstrim hukum linear yang kita akan belajar pada next topic lah. Okey, bukan minggu depan tapi next topic. Okey. Saya nak tengok balik X tu siapa? Kursus pengurusan. So saya namakan dia kursus pengurusan. Okey, yang ini adalah kursus kewangan. Okey. Alright. Lepas awak dah siap rangka macam ni, kedua-dua belah paksi tu, baru awak plotkan, gunakan apa yang saya dah catatkan dalam 3 jadual ni. Okey. Awak plotkan satu-satu. Awak ambil dulu yang persamaan, kertas samaan yang pertama ni awak plotkan. Dah plot awak garis terus. Okey, mesti dapat yang cantik punya. Garisan yang paling cantik. Okey, saya pun buat juga Kamu boleh tengok. Kalau X kosong, Y 80 kat mana? X kat sini kosong, Y dia 80. So biasanya untuk X campur Y, awak terus gariskan 80 kepada 80 sahaja. Okey, so biasanya akan jadi satu garisan lurus. Sekejap. Saya nak garis yang sakit ni. Ni. Okey, ke sini. Oh. Kan susah nak garis. Awak gariskan je. Tak sampai pula. Okay, awak gariskan je lah. Susah kalau pakai pembaris atas drawing tablet ni.
Lepas awak dah gariskan, awak kena namakan dia X campur Y siapa? X campur Y. Gunakan tanda sama, jangan guna simbol kurang. Kalau awak guna juga simbol kurang, saya tak cakap salah, tak ada masalah betul je. Okey, buat je macam tu. So next 00 so 00 10.40 sini. Cikgu, tiada suara. Sebab saya tak cakap. Lalu sekejap Okay. awak boleh buat dulu graf ni. Awak lukis dulu. Awak lukis ikut apa yang saya dah plot tadi. Ke awak tak dapat lagi yang ni, plot ni? Semua dah salin ya, yang plot ni. Okay, lukis dulu. Saya bagi masa sampai pukul 9.25. Okay.
lagi ada lagi 4 minit. Kalau awak rasa awak dah tahu nak lori kat mana, awak terus lori je. Nanti saya nak SP juga. Okey, dah 9.25. Jadi semua dah lukis Kalau dah lukis, saya nak minta tolong semua yang dah lukis, tolong ambil gambar graf graf yang kamu lukis tu dan postkan ke dalam grup. Okey, post saja, tak payah cakap apa-apa. Ambil gambar graf macam ni, macam saya buat dalam grup tadi. Sekarang ambil gambar. Okey, ada yang guna kertas biasa, tak apa. Nanti kita tengok dapat ke tak nilainya. Okey. Alright, good. Dah ada yang dah lurik pun ada. Cantik lukisan, nice. Tak lurik, tak apa, tak lurik dulu tak apa. Nanti saya nak terangkan.
Okay, good. Kemas betul. Alright. So masa saya guna sukatan yang betul Okay, bagus. Alright, overall saya tengok semua lebih kurang sama macam saya punya. Dan maksudnya semua dapat lah markah yang lebih kurang macam ni. Okay, dapat 3, so dapat 6. Total 6 kat sini. Jadi kita perlukan lagi 4 markah untuk cukupkan 10 markah. Yang ini ada dalam bahagian C. Dia ada, saya terangkan balik. Bahagian C ni ada 4 soalan. Dan kamu pilih 2 sahaja. Kamu nak jawab nombor indeks, yang tu wajib. Dan kamu kena jawab antara 2 lagi satu. Contohnya macam tajuk ni ataupun tajuk penyelesaian segitiga. Mana-mana kamu boleh pilih. Kalau kamu rasa ni lagi senang, kamu ambil yang ni. Tapi kalau kamu rasa penyelesaian segitiga lagi senang, kamu ambil yang tu. So masing-masing ni membawa kepada 10 markah. Okay. Kalau kamu dapat skor 20/20 untuk nombor indeks dan pengatur cara linear ni, maksudnya dia dah menyumbang banyak markah kat situ. Dan kalau kamu buat latihan, nanti kamu akan nampak lah macam mana nak congak dia. Okay, so biasakan buat macam ni. Alright. Teruskan menghantar bagi siapa yang belum hantar. Tak apa, kita akan sambung macam mana nak lorek. Tapi saya tengok ramai yang dah lorek bagus sebab kamu dah faham dah nak lorek kat mana. Okay, mana saya punya buku. Alright, so kita tengok garisan saya ni untuk warna hijau. Yang first ni adalah warna hijau. So dia punya simbol dia adalah kurang dan sama dengan. Okay, simbol dia adalah kurang dan sama dengan. Bila kurang dan sama dengan, kita akan tengok bawah garis. So bawah garis dia mestilah pandang bawah. Okay, pandang bawah atau pandang belakang. So ada 3 kawasan yang berbeza. So kita buat anak panah macam tu. Dan kita tengok pula pada kertas samaan yang kedua, iaitu garisan warna biru. Dia kata kurang dan sama dengan. So bila dia katakan kurang, kita akan tengok bawah. So bawah biasanya dia macam ni sikit. Walaupun dia punya belakang dia adalah kiri, tapi bukan dia adalah menghadap ke atas sebenarnya. So kena ingat, bila dia kata bawah, bawah garis. Okey, bawah garis. So dia punya bawah dia kat sini Bawah dia dekat sini, 1 dan 1. So ada 2 kawasan. So mana yang dapat satu anak panah tu, dia tidak dikira. Okay, dia keluar. Dan last sekali, warna oranye adalah simbol lebih dan sama dengan. Jadi dia merujuk kepada atas dan ke depan. So dia akan ke atas. Jadi kawasan yang lorekkan tu mestilah berada di tengah. Yang paling senang kalau kamu nampak segitiga, automatik dia lorek. Tapi ada banyak segitiga kat sini kan. So hati-hatilah. Jadi baguslah siapa yang lorek tengah-tengah tu betul. Okay, lukis 2 markah, 1 lorek, 1 markah. So 3 markah keseluruhan. Okay, so sekarang kita nak tengok pula bahagian soalan yang tanya panjang-panjang ni. Dengan menggunakan graf yang kamu lukis, cari julat. Julat ni adalah jarak antara kursus kewangan. Siapakah kursus kewangan? Kursus kewangan adalah Y. Jika bilangan peserta bagi kursus pengurusan ialah 20 orang. Bermaksud dekat sini, dia tak bagi kursus kewangan. Maksudnya dia tak bagi nilai Y. Yang dia bagi adalah nilai kursus pengurusan, iaitu nilai X. Jadi nilai X sama dengan 20. Okey, kita boleh ringkaskan X sama dengan 20. Mana nak tulis? Saya rasa saya nak tulis dekat sini lah. Saya nak contoh kat graf. Okey, kalau X sama dengan 20. Okey, kita bawa tarik naik atas 20 macam ni. Kita tarik bawah naik atas. Dia ada 2 kali pelanggaran. Okey, pelanggaran yang pertama di sini, di bawah. Dan pelanggaran yang kedua di paling atas. Dekat atas ni. Yang paling atas. Jadi, bila kita nak nyatakan julat, kita kena ambil start daripada yang first sampai yang akhir. Okey. So, koordinat dia. Sekejap So, dia punya ni, kalau kamu zoom balik. Sekejap saya zoom. Okey. Dekat sini kita dapat dia tarik nilai dapat 30. Dan di sini kita akan dapat 60. Okey. Saya harap semua samalah. Sekejap saya cek saya punya jawapan sekejap. Kalau lain kan sebab ni lukisan saya comot.
Ya, 30 dan 60. Pelanggaran dia. Okey, pelanggaran dia pada 30 dan 60. Jadi, kita nak buat julat ni, kita kena tuliskan cantik-cantik macam ni. C, kita tulis kat ruangan jawapan. C pertama, start dengan apa yang kita langgar. Contohnya, start dengan 30 sehingga. Ni orang kata sehingga sehingga 60. Dia macam tu. 30 sehingga 60. Dia punya ni adalah orang kata tata tanda julat. Okey, tata tanda julat. Dia sebenarnya sehingga ni. 30 sehingga 60. Okey. So ini adalah jarak dia. Dalam bahasa Inggeris dia adalah range. Kamu buat macam ni je, kamu dapat 2 marks. Okey, 2 marks. Yang daripada graf ni tak ada markah. Dia just untuk kamu tengok sahaja. Untuk kamu rujuk. Okey, senang. Okey, memang senang. So, ikutlah soalan ni. Dia tanya apa, kamu jawab. Kamu kena apa orang kata? Kamu kena tulislah X sama dengan 20. Sebab 20 ni dia bagi pada nilai X. Dia bukan bagi pada Y. Kalau dia bagi pada Y, lainlah cerita dia kan. Ni cerita dia bagi kat X. So, awak kena cari nilai Y tu. Apa yang dia ada? 2 nilai Y. Okey, selesai untuk soalan C pertama. Okey, daripada melakar graf sampai soalan C pertama. Nantilah saya tanya. Saya tanya sampai habis. Okey, awak buat dulu 30 hingga 60. Okey. Nanti saya nak tanya last. Yang ini. Soalan last ni bila kamu belajar dalam kelas, okey, dalam kelas dekat sekolah, cikgu kamu mesti akan sentuh pasal fungsi objektif. Apa itu fungsi objektif? Fungsi objektif ni yang melibatkan dengan kos, okey? Fungsi objektif ni adalah melibatkan dengan kos. Kos tu adalah harga lah. Jadi, untuk melibatkan kos, biasanya dia akan gunakan hasil tambah. Okey, dia akan gunakan hasil tambah. Kamu kena buat satu persamaan kos ataupun persamaan harga. Apa itu persamaan harga? Orang panggil fungsi objektif. So, kita kena baca dulu. Kena baca. Jumlah yuran maksimum. Keyword dia adalah maksimum. Awak kena highlight maksimum, keyword dia. Dalam masa seminggu yang okey, kursus pengurusan dan kursus kewangan masing-masing. Yang ini penting. Kursus pengurusan, kursus kewangan. Pengurusan adalah X, kewangan adalah Y. Awak kena buat satu catatan baru. Kalau X adalah berapa ringgit, kalau Y berapa ringgit. Awak kena buat macam tu. Okey. Yang ni tak ada markah. Ini untuk elak awak cuai je. Kalau X adalah 60, Y adalah 70. Untuk menghasilkan fungsi objektif kita gunakan K. K adalah cost. So, cost RM 60. Sorry, RM tak payah tulis. Awak tulis je 60 campur 60X. Okey, 60X campur 70Y. Yang ini dia terus je siap macam ni. 60 mewakili harga, X mewakili harga kepada siapa? Okey. 70 harga, Y tu harga siapa? Jadi 60X maksudnya harga X. Harga X. 70 pun sama, harga Y. Dia macam tu, dia kena tambah. Okey, dia kena tambah. Yang ini fungsi objektif ni awak buat je dapat. Tak silap saya kalau pemakaian dia dulu satu markah. Sekarang ni saya tak tahu dia bagi markah ke tak. Awak buat je fungsi objektif. Memang dalam soalan dia bagi. Okey. Mana awak nak cari ni? Awak kena cari dalam graf. Okey, awak nak kena cari dalam graf. Tapi ingat, keyword yang diberi adalah maximum. Okey, maximum adalah keyword. Awak kena tengok bucu. Okey, tengok bucu lorekkan. Tengok bucu lorekkan. Okey, yang ini awak kena bandingkan dekat graf tu. Ini ada graf bentuk segitiga. Ada 3 bucu, ada satu dekat atas. Sekejap saya warnakan merah. Saya plotkan sini satu. Okey, sini dia dekat mana ni? Dia dekat 64 bukan 65, 64 sini. Awak tak boleh ambil benda yang tak sampai. Awak kena ambil benda yang terlebih sampai. Tapi awak bundarkan kepada 64. Okey. Bundarkan kepada 64. Dia macam
Dia setengah tau, 64,5. Awak tak boleh ambil 64,5. Awak kena bundarkan. Awak jangan bundarkan 64,5 tu jadi 65. Tak boleh. Awak kena ambil yang paling dilepas. Okay, yang paling dilepas. Awak tak boleh ambil lepas silorik. Awak ambil lepas silorik, awak salah. So kat sini awak kena ambil sebelum habis lorik tu. So kat sini kawasan lorik dia adalah 64. Koordinat dia adalah sini 64 pada Y. Okey dah lah, satu kotak bersama dengan satu. So X dia awak kena kira, awak kena cari. Okey, kalau sini 15. So kalau sini 15, dia berganjak satu lagi ke depan. Okey, dia macam ke kanan sikit. So dia adalah 1664. Okey, awak boleh tulis kat sini 1664. Awak boleh cari dalam graf awak. Graf awak lagi nampak jelas. Awak buat koordinat kat sini 16,64. Setiap bucu saya nak awak tulis koordinat ni, supaya awak dapat bandingkan mana lagi jauh. Okey, bucu yang ini. Bucu yang ini awak mungkin dapat 35. Sekejap saya tengok balik. Betul ke 35? Okey, awak dapat 35 dan 45. Okey, awak dapat 35, 45 sebab dia tak boleh ambil pada, orang kata, betul-betul pada garis. Awak kena ambil pada kawasan lorik sahaja. So, dia di dekat tengah ni. Okey, 35, 45. Awak ambil yang kat atas ni. So, 35,45. Alright. Yang paling, lagi satu ni, yang paling bawah ni, awak jangan ambil pula sebab dia minimum. Paling sikit. Paling hampir dengan 4CY, janganlah. Okey, jangan ambil. Sebab ni dah nampak dah pendek. Awak kena ambil yang paling tinggi. Tinggi tu maksimum lah. Antara dua ni. Awak tak tahu mana satu maksimum kan? Awak kena kira. So, kalau sini X, sini Y, sini X, sini Y, kan? Awak kena buat macam perbandingan. Awak guna apa? Fungsi objektif tadi. Mana fungsi objektif tadi? Yang ni. 60X, 70Y. Awak ada dua koordinat Awak ada 16 dan 64. Awak ada lagi satu. Apa lagi? 35, 45. So, untuk XY, awak kena kira lah, gantikan XY tu. Okey. Contohnya 60 kali 16. Okey, 60 kali X dia adalah 16. Kemudian awak tambah pula dengan 70 kali 64. Okey, 70 kali 64. So, awak dapat berapa ringgit? Awak kena kira. Yang mana lagi tinggi, yang itulah menang. Maksudnya lebih baik lah. Okey, maksudnya lebih baik. 60. Tapi kalau awak buat semua sekali, tak ada masalah. Awak dapat markah juga. Orang panggil apa ni? Orang kata source. Okey. Dia macam backup lah. Markah backup. Saya rasa kalau awak buat macam ni, awak lagi nampak lah mana satu awak nak pilih kan. Awak mungkin nak tambah apa? Awak nak tengok bandingkan antara dua ni. So, kalau yang kanan tu lebih besar, kanan tu lah yang betul. Okey. So, ini 75. 70 kali 45. 70 kali 45. Okey. So, kena kira RM berapa ni. So, bila awak dah buat dua-dua jawapan, kalau awak rasa jawapan yang kanan tu betul-betul lah, awak boleh padam yang lagi satu. Tapi kalau awak tak padam, tak apa. Cikgu-cikgu yang menanda, dia akan betulkan mana yang dijumpa betul. Okey. Awak boleh buat dua-dua jawapan. So, kita check. Okay, so first awak dapat 5,440. Okay, so awak boleh tengok lah mana satu jawapan yang betul kan. So, awak dah nampak kat sini jawapan yang lebih tepat adalah yang belah kiri, iaitu 5,440. Okay, so ini adalah yang betul. Jadi kadang-kadang ada student kan, dia main congak tau. Dia suka tengok mana graf yang paling jauh tersasar, dia ambil yang tu, yang kat tengah. Kan tengah kan jauh tersasar, tapi tak semestinya tengah tu jawapan. Dia boleh jadi yang atas ni jawapan. So, awak kena tengok lah. Okay, awak kena buat macam ni. Awak nampak banding dia.
Awak buatlah. Ini adalah hashtag jawapan dia. Okay, ni salah. Awak boleh padam. Ataupun tak ada padam, biar je. Okay. Sos. Okay, ni salah Alright. So, itu berkenaan dengan C1 dan 2. Okay, semua faham tak berkenaan dengan soalan C? Soalan C ni dia agak mencabar. Jadi, kamu kena buat fungsi objektif. Okay, semua boleh tak? Kalau boleh, tulis faham. Ya. Kan betul soalan ni kan dia ada mention pasal dalam masa seminggu tau. So kalau macam keyword seminggu tu tak ada mempengaruhi apa-apa. Kebanyakan saya tengok kan, saya ada kaji tau. Saya buat juga latihan bab 7 ni. Saya buat sampai habis, memang tak ada kena-mengena. Kena buat macam ni. Awak kena macam cari fungsi fungsi objektif. Awak buat macam ni. Dan koordinat pada setiap lorekan bucu tu. Ni contohlah lorekan dia. So awak carilah 3 koordinat tu kan. 3 koordinat ni fungsi objektif K sama dengan apa X tambah apa Y. Lepas tu awak ni lah gantikan nilai X dengan Y tu. Itu je cara dia. Cuma beza dia tanya minimum atau maksimum. Itu je keyword dia. Kalau minimum awak dah nampak lah yang paling jatuh bawah ni. Ni adalah minimum. Yang maksimum ni dia boleh jadi 2. Antara sini ataupun sini. Okay, itu je jalan kerja dia. So bagi awak lah saya nak tanya pada pendapat awak lah. Rasa yang ni nampak senang ke susah? Awak semua saya nak awak bagi pendapat. Awak boleh tulis kat komen ni. Apa pandangan awak? Macam senang, macam susah. Kesenangan 45. Okey, biasanya soalan C tu orang selalu kecundang. Tapi bila kamu buat latihan, tengok keadaan tu betul lah. Memang betul tengok keadaan. Sometimes bila kita dah buat biasa senang kan, tiba-tiba dapat pula soalan K-Ban, nak keluarkan persamaan, tersilap satu, habis. Tak apalah. Tak apa, kita buat latihan banyak-banyak. Buku teks ni dia ajar lah macam mana awak buat kan. Fungsi objektif tu yang macam garisan fungsi objektif tu, dia tak penting sangat lah. Cuma awak kena cari dia punya course. Untuk jawapan soalan C1, bukan X to Y, ya ke? Sekejap saya tengok balik. Saya tengok balik jawapan dia. Saya pun tak tahu dia X ke Y. Tapi saya rasa Y sebab dia punya paksi adalah Y. Betul tak? Kan? Sekejap lah. Nasib baik awak perasan. Bagus. Ni kalau tersilap ni habis lah. Y. Bagus Vanessa. Sebab dia jawapan yang awak cari 30 hingga 60 tu adalah pada paksi Y. Jadi awak kena buat julat pada paksi Y. Bagus. Kat situlah dia punya trik. Orang panggil trik. Okay, so itu sahaja yang saya nak ajar. Dan saya nak ambil kehadiran kamu hari ni. Bagi yang siapa yang terkeluar tu, mohon PM saya lah. Kod-kod dia terkeluar awal kan. Okay, Ahmad Syazrul Fikri, dia tak ada. Muhammad Haris bin Zubair ada, good. Muhammad Aiman Fikri ada, alright. Amir Daniel tak ada. Muhammad Haikal macam ada tadi. Ada kan? Alright. Irfan Izwan masuk tak sebab line dia slow tadi? Tak ada. Okay. Pervin tak ada. Oops. Okay. Syazari Zuan. Okay, good. Aida Hazira. Tak ada. Clarissa ada. Johan Nitisha. Okay. Aina Tasha. Okay. Fatin Shakina. Tak ada. Okay. Noris Alia tadi dia masuk, so saya ambil je.
Amira Dalila. Okay. Good. Bagus. Atika Yuni. Okay. Syura. Syura tak ada. Syaza Alia. Tak ada juga kan. Nurin Najwati. Okay. Nur Syuhaida. Ada. Okay. Nurul Fahana. Tak ada. Christina Sofia. Pun tak ada. Siti Nur Fatihah. Ramainya tak ada. Izati. Izati tak ada. Vanessa. Vanessa ada kan? Ada ni. Ada ni ada. Alright. Alright, so itu sahaja daripada kelas kita. Untuk nasihat saya, bila saya bagi tugasan, saya tak akan bagi semualah. Mungkin ada benda-benda yang saya akan skip. Tapi sebab graf ni memang licik lah kalau kamu nak lukis kan. Sebab ada certain daripada kamu yang tak ada kertas graf. Saya faham. Mungkin beli kat Shopee lagi bagus lah. Tapi kalau saya suruh buat latihan, awak buat je. Okay, buatlah kat mana-mana pun. Dan tolong jangan buat last minute. Bila awak buat last minute, saya tanda. Bila awak ada salah, awak nak kena betulkan, nak kena terburu-buru kan, nak hantar lagi kan. So buat awal, siap awal. Kalau saya dah tick tu, maksudnya awak dah beres lah, dah tak ada masalah. Okay. Tapi buat masa ni memang ada 6 soalan. Mungkin saya tak nak kamu buat semua lah. Saya nak kamu buat sikit je. Saya ajar satu hari satu soalan. Dan mungkin homework macam biasa 2 soalan saja. Mungkin lagi 2 tu saya skip sajalah. Alright, so itu saja pada malam ni. Untuk pelajar YBK tolong hadir. Sebab saya bertugas, memang awak kena hadir. Okay, yang ini formal punya, yang betul-betul formal. Kalau awak tak hadir, saya pun kena jawab dengan pengetua awak. Okay, jadi awak tolonglah hadir. Mana-mana kawan yang tak hadir tu, tolong bagi tahu yang tak hadir. Okay, supaya hadir dalam kelas. Lagi-lagi esok matematik tu lagi ramai tu, tak hadir macam mana tu. Kalau satu hari kelas 5 orang daripada 21, memang teruklah kehadiran dia. Okay, pelajar YBK ramai 21 orang. So tolonglah. Kalau ada masalah lain, bagi tahu masalah lain. Saya akan bagi tahu kat pengetua awak ada masalah lain. Tapi kalau awak tak hadir tanpa sebab, kat rumah ada komputer tapi awak tak nak masuk kelas online, tak boleh lah. Sebab saya dibayar gaji tau oleh pengetua awak. Jadi saya kena ambil tindakan kalau awak tak hadir. Okay, so itu sahajalah. Yang lain okey. Yang lain kalau yang belajar free dengan saya tu, saya tak kisah awak nak datang ke tak. Yang penting awak belajar. Alright. Tapi saya nak awak datang lah, jangan tak datang pula. Semua pelajar saya ambil berat. Saya tak berat sebelah. Saya ambil je berat pada semua pelajar. Kalau awak tak faham ke, awak tanya je saya. Tak ada kena dengan soalan ni pun, awak boleh tanya saya. Kecuali soalan pembezaan dan pengamilan. Sebab yang tu saya tak kaji lagi. Okay. Saya belajar juga macam awak. Saya belajar buat balik buku teks daripada bab 1 sampai bab 8. Saya baru siap buat semua kecuali bab 2, 3 dengan berapa? 2, 3 dengan 5. 2, 3 dengan 6. Sebab yang tu bagi saya susah lah. Saya tak kaji lagi. Yang lain saya dah kaji. Overall okay. Tapi kalau awak tak faham, awak boleh tanya saya. Alright. Awak boleh tanya, tapi saya akan jawab lambat sikit lah. Sebab saya ramai nak handle student. Alright, so itu saja kelas kita. Jadi saya akan tamatkan kelas kita pada malam ini.